Terima kasih Yang Berhormat. Saya menerima baik jawapan yang diberikan dan saya menyambut sikap keterbukaan yang pihak Yang Berhormat dan kementerian di dalam mengadakan sesi libat urus. Cuma satu lagi saranan dan pesanan saya adalah kita lihat dalam sejarah seperti yang telah berlaku, SOSMA telah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik. Seperti dalam kes Mata Yas Chang, kes Khairuddin. Dan baru-baru ini tahun lalu bila kita berbahas, bila kita berada di sebelah sini, Yang Berhormat Pak Agong ketika itu telah mengakui bahawa beliau telah menerima maklumat daripada pihak polis dan melakukan tindakan menangkap beberapa wakil rakyat daripada pihak DAP dan beliau mengakui bahawa beliau telah menerima maklumat daripada pihak polis sebulat-bulat. Cuma permintaan saya adalah bolehkah dalam sesi libat urus ini kita menghalusi tiap-tiap kes SOSMA yang telah ditangkap. Ada banyak kes di mana maklumat-maklumat yang diterima oleh pihak polis ini boleh dipertikaikan dan dipersoal. Permintaan saya adalah kes-kes yang telah ditangkap dan masih ditahan lagi itu melalui sesi libat urus ini kita perhalusi dan kalau ada kes-kes yang memang sesuai untuk diberi kebebasan diperhalusi semula. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya tidak ada masalah kalau perkongsian dari sudut kes-kes yang berlaku sebagai kes tadi untuk kita belajar apakah sudah berlaku pelanggaran terhadap prinsip keadilan ataupun isu governance yang berkaitan. Saya menyambut baik perkara itu. Saya nak sebut Ipoh Barat bertanya saya tentang pertukaran identiti si mati di penjara baru-baru ini. Berlaku kejadian di mana tahanan meninggal dunia. Kemudian dibawa ke hospital Sungai Buloh. Keluarganya dipanggil untuk membuat pengecaman. Kemudian mayat itu dibawa balik. Tapi apa berlaku di penjara ketika proses roll call dibuat, bila disebut nama sebagai si mati, dia muncul. Dia kata dia tak mati. Jadi kesilapan identiti ini segera disahkan. Jadi walaupun keluarga datang untuk membuat pengecaman, satu proses yang penting ya, pengecaman dan hanya setelah proses itu selesai baru mereka dibawa balik. Tapi mungkin sebab hasil postmortem bedah siasat, dulu ada rambut, sekarang tak ada rambut, disfigured dan sebagainya, menyusahkan atau menyulitkan keluarga kenal pasti mayat itu. Saya akui ada elemen kecuaian dan kelemahan sistem. Dan sebab itu, kita segera arahkan penubuhan jawatankuasa lembaga siasatan serta-merta. Dan arahan saya adalah tidak boleh ada sebarang kompromi terhadap aspek kecuaian. Jadi kita akan sentiasa mengambil langkah penambahbaikan. Apakah sistem sedia ada ini tidak memadai dari sudut proses identifikasi dan kalau kita perlu explore idea-idea lain kita terbuka. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berterima kasih atas persetujuan untuk menubuhkan satu jawatankuasa. Tapi saya harap jawatankuasa ini seberapa yang boleh patut bebas dan juga terlibat dengan orang awam. So there is a more independent process. Yang saya bangkitkan juga perkara di mana keluarga yang anak mereka tak mati tapi dikatakan telah mati telah spend nearly 20-30 ribu ringgit untuk cremation tersebut. Saya harap Yang Berhormat dalam kementerian boleh memberi pampasan kepada mereka dan juga adakah Prison Department sedia untuk meminta maaf kepada kejadian tersebut. Dan dalam hal ini bukan perkara baru. 2 tahun dulu Yang Berhormat masa itu Yang Berhormat Nurul, kita tahu dia telah memberitahu ini dia kata urge prison reforms, say poor are disproportionately penalized. Bermakna hanya orang miskin yang kena selalu diseksa. Dalam kes ini Gabriel, dia hanya umur 17 tahun, dia tidak ada dalam sel juvenile, we must understand, patut berada dalam juvenile. Kita ada 2 masalah di sini Yang Berhormat. Nombor 1, yang telah mati. Itu perlu satu penyiasatan juga, itu yang asing.
Yang kedua, keluarga di mana anak mereka belum mati dikatakan mati dan tindakan susulan diambil. Bolehkah Yang Berhormat usaha untuk membuat sedemikian? Saya tahu Yang Berhormat pun baru menjadi menteri, perlukan masa dan sebagainya, tetapi reform di penjara sangat mustahil, Yang Berhormat. Terima kasih Ipoh Barat atas perbelanjaan yang telah pun dikeluarkan oleh keluarga. Saya sendiri akan bayar pempasan itu, tak ada isu. Yang Berhormat boleh maklumkan terus, besok pun kita boleh sampaikan. Sebab dia dah buat persiapan. Tak adil untuk dia, bukan anak dia yang meninggal. Jadi mungkin dia datang pada keluarga yang susah, belanja 20,000 itu besar. Jadi saya akan selesaikan dalam tempoh kurang 48 jam. Boleh Yang Berhormat tolong sampaikan? Terima kasih. Saya ambil maklum semua idea tentang reformasi penjara yang telah juga saya jawab pagi tadi. Dan betul, saya mohon kelabakan Labuan Sungai Besar, ini soal keselamatan sempadan tentang APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritime, tentang Eskom dan segala macam. Jawapannya setebal 18 muka surat. Saya tak bercadang untuk ni, saya mohon izin untuk menjawab secara bertulis kepada mereka. Rakan saya dah mensara bangkitkan apa jadi kepada kes ugutan Ketua Hakim Negara. Dan saya nak sebut bahawa 3 kertas siasatan telah dibuka. Masing-masing dia bawa akta hasutan, akta komunikasi. Dan pada akhir siasatan itu, kes itu dikategorikan sebagai no further action. Partly because of kegagalan laporan profiling akaun media sosial suspek itu negatif. Maksudnya, dia siarkan mesej ugutan dengan menggunakan media sosial itu, tapi akaunnya itu adalah akaun palsu. Jadi bukan identiti dia. Jadi bila siasatan dibuat tidak berakhir kepada orang yang sebenar, maka kita anggap sebagai profiling akaun media sosial itu adalah negatif. Jadi itu membawa kepada masalah pembuktian itu. Jadi Peguam Negara telah mengklasifikasikan ketiga-tiga kertas siasatan sebagai no further action. Ya, Datuk Ini Petua, saya juga nak sebut Ulu Terengganu, rakan saya, tak ada. Saya nak skip, saya nak bayar, saya nak alihkan secara bertulis. Rakan saya dari Kota Baru ada 2 perkara. Yang pertama, Outrider. Timbalan Perdana Menteri ini, dia atas kapasiti sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dia mengikut SOP dan peraturan sekarang dia layak dapatlah. Ya. Soal dia turun naik mahkamah itu isu lain. Soalnya dia adalah jawatan hakikinya Timbalan Perdana Menteri. Dan polisi pemakainya Outrider itu melayakkan dia. Selain daripada Duli Tuanku, Sultanah, Tunku Muda, ya, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, itu kita pakai yang itu, dia layak. Baik, rakan saya juga membangkitkan soal isu ROS dan juga keputusan saya untuk menggunakan pakai atau invoke Section 70. Penjelasan saya begini, baik ROS ataupun kuasa menteri, ianya adalah di bawah regulation ataupun Akta Pertubuhan 1966. Ya, di situ dulu akta ini. Akta inilah yang mengawal tugas hakiki ROS, iaitu memastikan mana-mana pertubuhan dalam bergerak comply dengan perkara-perkara dalam undang-undang tubuh. Kemudian melindungi atau menjaga kepentingan anggota sesebuah pertubuhan. Baik, dari aduan yang diterima oleh ahli pertubuhan yang terbabit, ROS akan membuat penelitian, memanggil peguam-peguam yang berkenaan, meneliti semua dokumen, meminta dokumen tambahan beberapa siri. Kemudian sesuai dengan tanggungjawab fungsi tugas utama dia itu, dia kemudian mengangkat satu keputusan yang kita sedia maklum. Baik, pada masa yang sama, Seksyen 70 Akta ini juga memberi secara khusus kuasa kepada menteri untuk membuat beberapa pengecualian. Of course, Yang Berhormat pernah jadi menteri, di kementerian kita ada penasihat undang-undang, pegawai yang berkenaan. Ianya bukan soal menteri secara peribadi membuat satu keputusan. Bila kita invoke perkara itu, pengecualian itu adalah berakhir tak arah kepada pengecualian kepada pematuhan Seksyen 13 dalam Akta Pertubuhan. Jadi
Apa pilihan yang ada seterusnya? Jika sekiranya pengadu tidak berpuas hati, kalau dikatakan menteri melampaui batas kuasa dan sebagainya, avenue yang ada adalah dia boleh membawa. Dia mesti mengemukakan asas penyataan dan affidavit mengikut saluran undang-undang, due process. Dan kami akan diminta untuk menjawabnya. Kemudian mahkamah adalah saluran yang menetapkannya. Kita di sini membuat undang-undang. Undang-undang itu bila diguna pakai, kalau ada dispute, channelnya adalah mahkamah. Begitulah kepahaman saya tentang proses ini. Jadi itu alasan atau penjelasan saya.